Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi sahabat-sahabat Karens VMY. Politik Sabah kembali menjadi perhatian. Kali ini dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan pentingnya kestabilan politik di negeri ini. Di dalam satu majelis berbuka puasa di Tuaran, beliau memuji Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang menurutnya berjaya menenangkan suasana politik yang sering bergolak. Tetapi benarkah Sabah kini berada di dalam keadaan yang stabil? Atau ini hanyalah permainan politik untuk mengekalkan kuasa? Kita akan selami isu ini dengan lebih mendalam dan seperti biasa kita akan bongkar persoalan-persoalan yang mungkin tidak ramai berani untuk tanya. Jadi teruskan menonton dan jangan lupa untuk tinggalkan pandangan kamu semua di ruangan komen nanti. Baiklah, mari kita mulakan apa yang sebenarnya berlaku. Di dalam ucapannya, Anwar Ibrahim menyebut 3 perkara utama berkaitan dengan politik Sabah. Yang pertama, beliau berterima kasih kepada Haji Ji kerana berjaya meredakan ketegangan politik. Ini menunjukkan bahwa Anwar sendiri mengakui bagaimana Sabah sering menjadi negeri yang penuh dengan drama politik. Kalau kita tengok sejarah, Sabah memang terkenal dengan pergolakan politik yang tidak pernah reda. Sekejap ada pertukaran kerajaan, sekejap ada percubaan kudeta politik, sekejap ada krisis kepimpinan. Dan kali ini, Anwar mengatakan bahwa Sabah sudah mula masuk ke fasa kestabilan di bawah kepimpinan Haji Ji. Tetapi persoalannya, betulkah Sabah ini sudah stabil? Atau ini hanyalah tempoh bertenang sebelum ribut politik yang seterusnya? Dan kalau kita ingat balik, Haji Ji mengambil alih tampuk kepimpinan Sabah selepas PRN 2020 dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dipimpinnya berjaya menewaskan warisan. Tapi kemenangan itu tidak bermakna Sabah terus berada di dalam keadaan yang selamat. Sebaliknya, selepas beberapa tahun, Haji Ji pula berdepan dengan pencubaan menjatuhkan kerajaannya, termasuklah dari kalangan rakan-rakan politiknya sendiri. Dan dalam tempo itu, politik Sabah jadi tidak menentu, dengan kem-kem tertentu cuba menukar tampuk kepimpinan. Tapi Haji Ji berjaya bertahan dan sekarang beliau berada di dalam posisi yang dikatakan lebih stabil. Tetapi benarkah kestabilan ini kukuh? Atau ia hanya satu bentuk kompromi sementara sebelum PRN Sabah yang akan datang? Anwar pula di dalam ucapannya juga menyindir pemimpin-pemimpin yang masih lagi sibuk bertelagah tentang isu budaya dan bahasa, seolah-olah ini satu bentuk gangguan kepada usaha pembangunan. Ini satu perkara yang menarik, sebab kita tahu isu-isu berkaitan dengan identiti, agama, dan juga hak keistimewaan sering menjadi senjata politik di Malaysia, termasuklah di Sabah. Tapi adakah benar bahwa mereka yang mengkritik Haji Ji ini hanya sekadar mencari gaduh? Atau mereka sebenarnya mengutarakan isu-isu yang memang perlu dibincangkan? Kalau kita lihat, sebelum ini ada banyak kritikan terhadap kepimpinan Haji Ji, termasuklah daripada pemimpin UMNO Sabah sendiri. UMNO Sabah sendiri sebelum ini pernah cuba menukar kerajaan negeri dengan membawa cadangan kerajaan baharu yang lebih mengutamakan kepentingan mereka. Namun akhirnya mereka gagal dan terpaksa menerima hakikat bahwa Haji Ji kekal sebagai ketua menteri. Di dalam konteks ini persoalan besar timbul. Adakah kestabilan yang disebut oleh Anwar ini benar-benar berpihak kepada rakyat Sabah? Atau ia hanyalah sekadar strategi politik untuk memastikan kepentingan pihak tertentu terus terjamin?
Atau kalau kita lihat dari sudut ekonomi, memang benar ada beberapa perkembangan positif. Sabah berjaya menarik pelaburan besar dalam sektor tenaga hijau dan juga perindustrian, dan juga pelan pembangunan Sabah Maju Jaya terus diperkasakan. Tetapi adakah rakyat benar-benar merasakan kesan positif dari pelan ini? Masih ramai rakyat Sabah yang mengadu tentang kemiskinan, infrastruktur yang daif, dan ketidakseimbangan dalam pembahagian kekayaan negeri. Sabah kaya dengan hasil bumi, tetapi mengapa masih ada rakyat yang hidup dalam keadaan serba kekurangan? Dan satu lagi persoalan yang lebih besar, bagaimana pula dengan isu ME63? Ini isu yang sentiasa dibangkitkan oleh pemimpin Sabah, termasuklah oleh Hajiji sendiri. Tetapi sejauh mana perkara ini benar-benar diberi keutamaan oleh Kerajaan Persekutuan? Anwar menyebut bahwa dalam 1 atau 2 tahun Sabah boleh berubah menjadi lebih maju. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan perubahan ini? Adakah ia sekadar retorik politik untuk meredakan ketegangan? Ataupun kita akan benar-benar melihat hasil yang ketara? Kalau kita lihat sejarah Sabah, sudah banyak janji yang diberikan kepada Sabah, tetapi berapa banyak yang sudah benar-benar direalisasikan? Tambahan pula dengan PRN Sabah sudah semakin hampir, tidak mustahil ada percaturan politik di belakang tabir. Kita tahu bahwa politik Sabah sentiasa penuh dengan kejutan dan tidak mustahil bahwa ada pihak yang sedang menyusun strategi untuk mengambil alih kepimpinan negeri. Soalan yang kita perlu tanya, adakah kestabilan ini akan bertahan sehingga PRN Sabah? Atau kita akan melihat satu lagi episode pergolakan politik di negeri ini? Apa yang pasti, setiap kali pilihan raya menghampiri, keadaan politik Sabah akan menjadi semakin panas. Jadi kalau kita rangkumkan kestabilan politik yang disebut oleh Anwar ini mungkin benar-benar dari segi kerajaan negeri yang nampaknya masih utuh. Tapi dari segi realiti politik Sabah masih ada banyak tanda tanya. Rakyat Sabah perlu lebih peka dan melihat sama ada kestabilan ini benar-benar membawa manfaat kepada mereka atau ia hanya sekadar ilusi yang akan runtuh apabila kuasa politik kembali dipertaruhkan. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah kestabilan politik Sabah di bawah Hajiji benar-benar kukuh atau ia hanya sekadar satu bentuk kompromi sementara? Adakah rakyat Sabah mendapat manfaat sebenar daripada kestabilan ini atau mereka hanya dijanjikan perubahan yang entah bila akan berlaku? Jangan lupa tinggalkan komen dan kongsikan pandangan Anda semua. Kita ingin dengar pendapat Anda, pandangan Anda, sebab ini bukan sekadar isu politik, tetapi isu yang menentukan masa depan Sabah. Baiklah, sebelum menamatkan sesi video pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kalau belum subscribe lagi ke channel ini, Currents VMY untuk analisis politik yang lebih panas dan terkini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.